Baiklah, terima kasih banyak-banyak. Itu dia cerita pagi untuk anda semua. Dan sekarang kita nak kongsikan kepada anda semua, ini topik kesihatan. Mungkin kita semua selalu dengar topik yang berkaitan dengan kanser payudara dan juga cara untuk mengesan kanser payudara. Menarik sebenarnya, hari ini kita akan memberi fokus bagaimanakah mamogram membantu untuk mengesan kanser payudara di peringkat awal. Jadi hari ini kita bersama dengan seorang tetamu di studio. Saya perkenalkan Profesor Mada Dr. Nazimah Abdul Mumin selaku pakar perunding radiologi UiTM Private Specialist Center UPSC. Dr. Nazimah, Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam. Okey, topik kita hari ini berkenaan dengan kanser payudara dan kita nak memberikan maklumat yang berlanjut kepada orang ramai berkenaan dengan mamogram ini. Bagaimana ia boleh mengesan kanser payudara di peringkat awal? Okey, terima kasih Syu. Assalamualaikum dan selamat pagi kepada semua para pendengar. Saya Nazimah dari Hospital UiTM Private Specialist Center. Jadi pada hari ini kita nak membincangkan mengenai kanser payudara. Memang sesuailah kerana bulan Oktober ni ialah bulan kesedaran kanser payudara. Dan kanser payudara ni ialah kanser yang paling utama di dunia, bukan sahaja di Malaysia tapi di dunia. Maka seluruh negara di dunia akan memang melakukan kempen kesedaran kanser payudara pada bulan Oktober. Kanser payudara ni berlaku pada sel-sel payudara lah. Jadi kita dah dapati kajian menunjukkan 40% wanita yang mendapat kanser payudara dapat diselamatkan ataupun survival dia improve jika dapat dikesan awal. Kesan awal bila? Peringkat 1 dan 2. Kalau peringkat 3 dan 4 tu kira lambat. Maksudnya pilihan untuk rawatan tu jadi limited. Tak semua rawatan dapat menyelamatkan nyawa. Jadi cara nak kesan awal ialah melalui mamografi. Mamografi ni ialah salah satu pengimejan yang menggunakan dos radiasi yang kecil untuk mengambil gambar tisu payudara supaya kita boleh kesan kanser pada peringkat awal. Jika kita kesan lambat, mungkin dia sudah merebak, sudah pergi ke bahagian badan yang lain dan masa tu memang rawatan tidak dapat diberikan dengan sebaiknya untuk menyembuhkan. Jadi pada peringkat awal masa dia kecil masih belum dapat dirasai, mamografi dapat dilakukan melalui dua cara. Setiap payudara akan di-image tekan atas ke bawah, ambil gambar, kemudian secara sisi dan akan dilaporkan oleh pakar radiologi. Jika ada tisu di situ yang nampak berbahaya, yang perlu kita buat lagi ujian selanjutnya dan kita akan cadangkan untuk para pesakit masa itulah. Kita juga didedahkan dengan cara untuk mengesan payudara adalah dengan cara manual, kan? Betul. Angkat Ya, bahu. bagus, ya. Apa bezanya? Maksudnya adakah dengan cara tersebut sudah pun dapat kesan bonjolan dan sebagainya, itu adakah ia sudah teruk berbanding dengan mamogram yang tidak ada apa-apa kesan ini? Okey, itu soalan yang baik Ridwan. Memang salah satu cara untuk mengesan kanser ialah memang melalui palpation ataupun pemeriksaan kediri kita panggil. Pemeriksaan kediri ni setiap wanita setiap bulan, bila hari kelima selepas mula datang bulan ataupun sesiapa yang menopause tak perlulah tentukan, mengikut rasakan. Tengok ada perubahan pada kulit tak, ada ketulan tak, ada cecair keluar daripada puting, termasuk juga ketiak rasa. Tengok ada perubahan atau tak. Kerana itu juga membantu. Jika dah ada simptom, cepat-cepat pergi dapat rawatan nasihat doktor. Jangan tunggu akan hilang kot, tak. Kita lebih baik tahu apa sebab dia. Itu salah satu cara. Tetapi kalau kanser tu duduk kat belakang, susahlah nak rasa. Dan satu lagi, kalau saiz payudara tu besar, memanglah susah kita nak rasa kerana dia akan tersembunyi di belakang. Itu sebabnya mamografi telah dibuktikan dapat mengesan sel ni sebelum dia jadi besar, sebelum dia dapat dirasakan, especially jenis yang duduk di belakang yang tak dapat dirasakan lah. Jadi kalau dah muncul masa dia dah dapat dirasakan, dah mula kena kat kulit, dah mula merebak pergi sampai ke ketiak, yang tu peringkat yang akhir. Jadi kalau boleh kita tak nak pesakit tu muncul semasa dah melarat lah. Kalau boleh, kalau dapat jumpa awal lebih baik kerana kita boleh offer rawatan yang lebih baik lah. Kiranya menggunakan mamogram lebih tepat lah ya untuk mengesan kehadiran sel-sel kanser ini. Cuma kalau doktor boleh kongsikan dengan lebih lanjut, apakah terdapat sebarang kesan sampingan sekiranya seseorang itu perlu melalui ujian mamogram ini? Sebab dia pakai sinar-sinaran yang boleh membahayakan dan sebagainya. Okey.
Memang mamografi menggunakan sinaran radiasi untuk ambil gambar. Kalau kita tak bagi sinaran radiasi itu, maksudnya tak dapatlah gambar yang baik untuk kita lihat ada tak sel berbahaya. Tetapi memang kita semua mendapat sinar radiasi ataupun background radiation. Dalam ukuran dia ialah dalam 3 milisievert lah, dia macam unit yang digunakan. Manakala mamografi hanya 0.3 ke 0.7 sahaja setiap payudara. Jadi memang jauh lebih rendah daripada radiasi yang memang kita dapat setiap hari. Jadi isu itu sebenarnya tidak menjadi masalah kerana negara-negara seperti di Amerika Syarikat dan Eropah memang mereka melalukan National Screening Program di mana semua wanita yang tak ada simptom dijemput untuk mendapat mamografi supaya mereka dapat kesan awal, supaya selain daripada menyelamatkan nyawa, kos pun makin rendah kerana merawat kanser yang lebih awal tu lebih menjimatkanlah bebanan kerajaan. Okey. Apakah punca kanser payudara? Sebab saya difahamkan di sini 75% wanita yang menghidapi ibadah payudara tidak mempunyai sejarah keluarga. Bermakna sesiapa sahaja boleh menghidap kanser payudara. Betul. Memang ini soalan yang baik kerana semua orang rasa saya tak ada mak, tak ada adik-beradik yang ada tak bermakna you terkecuali kerana 75 ke 85% wanita tak ada sesiapa pun dalam ahli keluarga ada kanser payudara, dia boleh dapat kanser payudara. Kerana risiko dia, jika ada risiko yang tidak boleh ubah. Risiko tidak boleh ubah ni, jika you dilahirkan sebagai seorang perempuan, you ada payudara, memang risiko you untuk mendapat kanser payudara ialah tinggi. Itu pertama. Kedua, gaya hidup kita pun semakin lama semakin meningkatkan risiko. Contohnya, beranak tak ramai, kahwin lambat, pengambilan hormon dan gaya hidup yang tak sihat. Obesiti juga merupakan salah satu risiko. Jadi itu semua bila ditambah kira ditolak, memang menyebabkan seluruh wanita ada risiko yang sedikit, tapi jika ada ahli keluarga ataupun pembawa genetik yang memang diketahui untuk menyebabkan kanser payudara seperti BRCA1, BRCA2 dan beberapa genetik lagi yang tu lain, memang rejim untuk screening dia lebih keraplah daripada wanita biasa. Dan disarankan untuk wanita berumur 40 tahun melakukan mamogram. Kenapa 40 tahun? Okey, sebenarnya kalau kita lihat kita punya polisi buku clinical guidance lah kita panggil Malaysia 50 tahun ke atas. Tetapi jika sesiapa 40 tahun ke atas nak lakukan mamografi, kita tak akan tolak. Kita kata ya, boleh, silakan datang kerana memang negara-negara yang melakukan screening, contohnya di Singapura, di Jepun, di Korea, mereka akan ambil 40 ke atas kerana Asia wanita akan mendapat kanser lebih awal. Jadi sesiapa yang dalam lingkungan umur tu kita memang galakkan untuk lakukan mamografi 2 tahun sekali. Tetapi jika risiko tinggi, maksudnya ada ahli keluarga yang ada kanser payudara, ada genetik karier, itu lain. Setahun sekali kadang-kadang diselang-selikan dengan magnetic resonance imaging atau MRI juga. Kenapa? Macam itulah tujuan kita dalam saringan untuk kanser ni ialah untuk tangkap kanser awal, itu sahaja. Dan kanser ini bukan saja ialah wanita yang terdedah, malah lelaki juga ada, kurang tapi ada juga risikonya. Jadi, bagaimana kalau doktor boleh kongsikan, adakah prosedur mamogram ni sama untuk kaum lelaki dan ataupun berbeza? Lelaki memang kurang, sangat rendah berbanding wanita. Jadi wanita lah terutamanya, tapi tak bermakna lelaki tak payahlah tengok rancangan ni dah. Kerana you ada isteri, ada ibu, ada adik-adik perempuan. Jadi peranan lelaki pun ialah untuk mengingatkan dan membawalah ibu, adik-adik perempuan untuk melakukan pemeriksaan. Lelaki yang mempunyai risiko jika dia ahli keluarganya ada genetik BRCA1. Maksudnya mak dia ada ataupun adik perempuan dia ada genetik tu, kemungkinan dia pun ada genetik tu, jadi dia ada risiko yang lebih tinggi berbanding lelaki lain. Adakah lelaki itu yang mempunyai man boobs ataupun orang yang mempunyai obesity, yang mempunyai man boobs itu ada risiko untuk terkena kanser payudara? Kalau kurus bagaimana, doktor? Okey, sebenarnya obesiti ni lebih kepada wanita lah risiko dia kerana sel-sel lemak tu menghasilkan hormon, ya. Begitu juga dengan lelaki lah kalau obesiti ada. Tapi seperti saya katakan, kerana lelaki tidak mempunyai tisu payudara, jadi risiko dia tak setinggi wanita. Hanya bila sangat berusia, menjangkau lebih daripada 65 tahun katanya, ada juga kes, tapi sangat-sangat jarang lah untuk lelaki. Bagaimana pula dengan untuk breast implant? Ialah kadang-kadang bukan untuk wanita ada tujuan tertentu lah kenapa ini dilaksanakan. Tapi kalau untuk luar negara selalunya kosmetik lah.
adakah mereka ini juga terdedah dengan risiko kanser payudara ataupun mungkin dengan breast implant ini akan meningkatkan risiko kanser ke bagaimana? Kalau breast implant ni dia ada dua jenis. Satu dalam kapsul dia sendiri, silikon kita panggil, ataupun macam-macam jenis lah sekarang. Yang tu breast tissue memang berasingan dengan implant. Memang perlu juga buat mamografi untuk screening. Tambahan kadang dia punya keputusan tu sama ke dengan keputusan dia memang masalah sikit kerana ada masalah implan itulah yang mengganggu. Itu kalau jenis yang kapsul lain kita mungkin tambah dengan MRI dan sebagainya. Tapi ada juga jenis yang inject free silikon. Maksudnya ada banyak ketul-ketul yang bercampur aduk dengan tisu payudara. Yang tu memang bermasalah kerana mamografi tidak dapat nampak. Dia jadi tersoroklah di celah payudara tu. Jadi kita selalu akan sarankan MRI. Maksudnya cara lain untuk buat screening pada payudara yang ada implan yang free silicone injection ataupun sebagainya. Yang ini memang dijumpailah di Malaysia pun. Jadi pesanan saya kepada wanita jangan secara rambanglah pergi buat apa-apa yang prosedur untuk payudara jika tak di kawasan di hospital yang terlatih lah ya. Doktor, menurut pembacaan saya ada juga kadang-kadang mamogram juga boleh terlepas mengesan tanda parah payudara. Betul. Bagaimanakah kes ini boleh berlaku? Okey. Payudara semua wanita tak sama ya. Kita ada 4 jenis density atau kepadatan. Kalau kepadatan yang kurang, maksudnya breast density itu rendah, memang senang untuk dilihat. Apa-apa pun dia macam lebih jelas daripada dapat bezakanlah sel tisu kanser dengan sel tisu normal, dia ada perbezaan. Tapi kalau jenis breast cancer yang padat, density tinggi iaitu kategori C dan D, yang ni memang kita selalu sarankan tambahan ujian iaitu ultrasound ataupun MRI kerana sel kanser boleh menyorok pula di celah-celah tisu yang normal dan hanya nampak apabila dia dah makin besar atau merebak. Jadi mana-mana ujian pun tak ada, bukan mamografi saja, apa-apa ujian darah ke apa tak 100% sensitif. Mesti ada yang kita tak dapat kesan. Tapi lebih baik kita kesan daripada langsung tak buat apa-apa dan berserah macam itu je lah saya rasa. Peratusan yang datang tu sekurang-kurangnya kita boleh mengesan mereka yang menunjukkan simptom kanser payudara ni kan. Dan selalu ikut nasihat doktor lah. Kalau doktor kata kamu ada didapati ada kepadatan yang tinggi, kami sarankan buat ultrasound lah supaya jadi satu lagi backup untuk kita check, make sure tak ada sel yang menyorok dan lebih baik buatlah kalau macam tu. Okey, untuk terakhirnya mungkin saranan pada doktor untuk mengajak wanita di luar sana untuk melakukan ujian mamogram. Terima kasih kepada SPM dan UiTM Private Specialist Center kerana menjemput saya hari ini, dan saya memang gembira kerana dapat ambil peluang ni untuk menyarankan kepada semua wanita dan lelaki lah untuk mengingatkan wanita yang dikenali anda supaya membuat saringan kanser, supaya kita dapat kesan kanser payudara di peringkat awal melalui mamografi. Dan jika tak berminat ataupun usia di luar daripada umur untuk melakukan mamografi, boleh lakukan pemeriksaan kendiri ya. Okey, baik, terima kasih kepada Dr. Nazimah bersama kita hari ini untuk berkongsi berkenaan kepentingan mamogram untuk menghalang daripada kanser payudara merebak dengan lebih teruk. Jadi ini simptom amaran kanser payudara, boleh ceklah. Dan juga selain daripada memeriksa secara manual ataupun fizikal, boleh melakukan pemeriksaan menerusi mamogram. Terima kasih banyak-banyak kepada doktor, dan kita akan ke Met Malaysia selepas ini untuk kita mengetahui tinjauan cuaca pada hari ini. Rakan kami sudah pun bersedia, silakan.